Judul: Jika bukannya Malaysia. Jika bukannya Malaysiamu, siapakah Malaysia? Suara kerdil meneriakkan gema selatan-selatan yang terpinggir sosioekonomi di penjara barat. Angin terus berpuputan dan laut tetap membadai ketika gelombang pasca modern menerjah Allah ketiga. Allah ketiga yang berjual beli idea, Allah ketiga yang berjual beli ideologi, Allah ketiga yang berjual beli agenda, dan Allah ketiga yang berjual beli tata cara antara menekan dan menikam dari belakang. Jika bukannya Malaysia, apakah Malaysia? Kita berwajah Malaysia dalam kepetakan majmuk, belajar dari kesinambungan dan belajar dari kehilafan sejarah, melontar jati diri ke langit terbuka tanpa kaki langit, mengirim debu dan mengirim jerebu, menyerap dinding dan kaca di seantero pelosok desa, pulau dan kota melalui satelit maya. Jika bukannya Malaysia, di manakah Malaysia? Nenek moyang prasejarah merantau dari benua utara, dari benua utara ke Kepulauan Nusantara, menempa kesultanan tradisi dan melayari bahtera parlimen dalam api dan air mata. Lalu disinilah jua dermaga pelabuhan untuk bersauh tanpa peduli jenama kulit dan warna prisma pelanginya. Jika bukannya Malaysia, bilakah Malaysia? Inilah masanya kita bangkit ke pentas Allah ketiga. Inilah masanya kita bangkit ke rumah PBB. Dan inilah masanya
kita bangkit ke kamar orang kota, ke kota dunia, memartabatkan kedaulatan negara bangsa, kaya miskin, satu wajah, satu cita, satu kata, yaitu kemanusiaan. Kemanusiaan kesekian terhakis dalam kancah muslihat peperangan antar manusia, antar bangsa, dan antar negara. Jika bukannya Malaysiamu, bagaimanakah Malaysia? Insya Allah kita terpelihara jika akur berwaspada kepada hukum alam dan fitrah manusia darinya. Mentari dan bulan berkitar tak menoleh sesaat pun, menghantar siang dan malam ke persada bumi. Malaysiamu turut mengembara di rel panjang, bermimpi indah di pentas alam ketiga. Pentas alam ketiga yang berduri di antara pertentangan tamadun Eropah dan Asia bagi menjuarai kemanusiaan antara benua Allah. Silakan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin untuk menyampaikan ucapan bagi menepung tawar pertemuan drama mesra penulis dan yang berhormat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Saleh Jaafar, Pengurusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang berbahagia Dr. Syahrudin Muhammad Saleh, Pengurusi Institut Perjemahan dan Buku Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dr. Abdul Latif Abu Bakar, Ketua Satu Gapena. Yang berbahagia Dr. Muhammad Saleh Rahmat, Presiden Persatuan Penulis Nasional Malaysia. Yang berbahagia Dr. Awang Sarian, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang berbahagia Encik Mahir Nadiron, Pengarah Urusan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Para sastrawan negara, Dev jemputan, Datuk-datuk, Datin, saudara dan saudari yang saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama hadir di Majlis Ramah Mesra
pada pagi yang berbahagia ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga Institut Terjemahan Buku Malaysia yang telah pun bekerjasama untuk menganjurkan majlis yang amat bermakna ini. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan di atas kesudian saudara-saudari menghadiri majlis kita pada pagi ini. Rahsia majlis ini diadakan ialah beberapa minggu yang lalu saya menerima pesanan ringkas yang mengucapkan tahniah dan penghargaan kepada kepimpinan Perdana Menteri dan saya sendiri, kerana kami ini selalu turun padang dan menemui ramai kumpulan dalam masyarakat, berinteraksi dan dapat juga mengetahui dan lebih dekat cerita-cerita yang kita terima daripada pimpinan-pimpinan pelbagai kumpulan dalam masyarakat di negara kita, dan hasilnya ialah usaha-usaha yang telah dan masih sedang dilaksanakan oleh kerajaan, walaupun sekarang inilah kerajaan sementara, caretaker government, untuk membantu dan membela setiap peringkat masyarakat di negara itu. Tapi teks SMS itu tak sepanjang apa yang saya ucapkan tadi. Maksudnya ialah kalau dah begitu, apakah saya tidak berminat untuk berjumpa dengan para sastrawan dan penulis, turun ke padang. Jadi saya menerima nasihat itu dan saya beritahu dengan Dr. Wan Sarian, eloklah adakan, jangan nanti para sastrawan dan penulis kata saya lupa akan mereka. Itulah sebalik kita adakan majlis ini supaya dapat kita berinteraksi, tetapi saya tidak menyangka bahawa Presiden Sedara membuat kenyataan politik menyokong kerajaan Barisan Nasional. Tapi bagaimana pepatah mengatakan, kecil tapak tangan, new saya tadahkan. Terima kasih. Sejak seabad yang lalu, para penulis di alam Melayu telah pun memberikan sumbangan yang amat bermakna terhadap pembinaan, perkembangan dan juga kelangsungan tamadun bangsa. Kita pastinya tidak lupa akan sumbangan yang dicurahkan oleh penulis-penulis tersohor seperti Tun Sri Lanang dan Raja Ali Haji dalam nak mengangkat martabat kesusastraan Melayu. Dan menjelang abad ke-20 dengan masukan pengaruh daripada Timur Tengah, maka muncul pula penulis moden seperti Syed Sheikh Al-Hadi dan Sheikh Nuruddin An-Raniri, dan seterusnya pada zaman penjajahan British di tanah Melayu. Atas desakan semangat nasionalisme, maka muncullah ramai penulis-penulis yang menjadikan penulisan sebagai saluran untuk menyampaikan kesedaran yang membawa kepada perjuangan menuntut kemerdekaan negara. Dan pada masa itu banyak diterbitkan akhbar Melayu, majalah, novel, puisi dan juga risalah yang menjadi medan untuk menyebarkan semangat nasionalisme untuk menentang penjajah British. Dan berikutan daripada perkembangan kesusastraan Melayu pada era tersebut, dapatlah dirumuskan bahawa alam kesusastraan menjadi saluran membina dan mengembangkan tamadun bangsa, baik dalam aspek pendidikan, ekonomi, politik, kebudayaan, sosial dan sebagainya. Maka kebangkitan golongan penulis dan karyawan di zaman awal kemerdekaan diperkukuhkan lagi dengan penubuhan UMNO sebagai parti yang memperjuangkan kemerdekaan dan kelangsungan bangsa Melayu.
Dan termaktub dalam perlembagaan UMNO ini, antaranya ialah matlamat untuk menjamin kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi yang tunggal dan kebudayaan kebangsaan yang berteraskan kebudayaan Melayu. Matlamat ini kekal untuk menjadi asas perjuangan UMNO hinggalah ke hari ini. Jalinan erat antara UMNO dan juga para penulis yang sebahagian besarnya juga merupakan pejuang bahasa telah memberikan kekuatan kepada UMNO untuk terus menggalas perjuangan suci untuk memartabatkan bahasa Melayu dan juga kebudayaan kebangsaan. Gandingan antara pemimpin UMNO dan para pejuang bahasa juga telah membawa kepada kejayaan untuk menubuhkan Balai Pustaka pada tahun 1956 yang kemudiannya menjadi Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan satu lagi kejayaan perjuangan untuk memartabatkan bahasa Melayu ialah penubuhan gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia ataupun KAPENA pada tahun 1970. Dan menerusi KAPENA, maka pelbagai usaha dilaksanakan untuk menyatupadukan para penulis tanah air yang menghasilkan karya dalam bahasa Melayu, mempertahankan hak-hak dan kepentingan penulis, serta memajukan bahasa, kesusastraan dan kebudayaan Melayu di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat antarabangsa. Melihat ke hadapan, golongan penulis di negara kita perlu terus dibela supaya mereka dapat menyumbang secara lebih bermakna terhadap usaha untuk memartabatkan bahasa kebangsaan dan membina sebuah masyarakat yang maju, berilmu dan bersatu padu. Buat masa ini, Kerajaan menerusi Dewan Bahasa dan Pustaka telah menyediakan pelbagai program untuk membina bakat dan kemahiran penulis serta memberikan pengiktirafan kepada penulis seperti Anugerah Sastra Negara, Hadiah Sastra Perdana, Sea Right Award dan juga Anugerah Mastera. Dan untuk memastikan bidang penulisan dalam pelbagai genre ini terus berkembang seiring dengan kemajuan pesat negara kita, maka kerajaan terus membantu golongan penulis menerusi pemberian insentif, dana dan program latihan penulis muda. Sehubungan itu, sempena majlis yang diadakan hari ini, saya suka untuk mengumumkan bagi memberikan galakan dan dorongan agar usaha menghasilkan karya dan penulisan ini diteruskan, yaitu peruntukan khas berjumlah 2 juta ringgit yang akan disalurkan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka untuk membantu penulis menggiatkan lagi usaha menghasilkan karya-karya yang bermutu, khususnya di dalam bahasa kebangsaan. Secara terperinci, peruntukan ini akan digunakan untuk melaksanakan 5 inisiatif, yaitu pemberian bantuan keuangan sebanyak RM10,000 pada setiap persatuan penulis bagi membiayai program pemberdayaan bahasa dan sastra, bantuan khas sebanyak RM5,000 kepada penulis yang berminat untuk menerbitkan dan memasarkan sendiri karya yang dihasilkan, dan setiap manuskrip yang hendak diterbitkan melalui kaedah ini akan dinilai oleh sebuah panel yang akan ditubuhkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Ketiga ini adalah program latihan luar negara untuk penulis. Dan menerusi program ini,
kerajaan akan membiayai kos menjalani kursus penulisan jangka pendek di mana-mana institusi luar negara bagi penulis-penulis yang terpilih. Sebuah panel juga akan dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka untuk merangka kaedah dan kriteria pemilihan calon yang sesuai bagi mengikuti program ini yang akan bermula pada tahun hadapan insyaAllah. Keempatnya ialah pembelian buku sastra untuk dibekalkan ke perpustakaan sekolah-sekolah dan Institut Pendidikan Guru Malaysia, dan sebagai permulaannya sejumlah RM500,000 daripada peruntukan khas ini akan digunakan untuk membeli karya sastra kreatif penulis negara kita yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, ITBM, penerbit swasta atau yang diterbitkan secara persendirian oleh penulis-penulis sendiri. Kelimanya ialah untuk menjadikan hadiah sastra Perdana Malaysia sebagai acara tahunan bermula pada tahun ini berbanding 2 tahunan sebelumnya. Dan keputusan ini adalah bertujuan untuk menggalakkan lebih banyak penulis menghasilkan karya bermutu tinggi dan seterusnya mendapat iktirafan yang sewajarnya. Selanjutnya saya mencadangkan agar Dewan Bahasa dan Pustaka dan ITBM sebagai agensi yang bertanggungjawab memajukan bidang kebahasaan, penulisan dan perbukuan negara, mengkaji semula program-program yang berpotensi untuk melonjakkan penghasilan karya penulis dalam semua bidang. Saya difahamkan baru-baru ini Dewan Bahasa dan Pustaka telah melaksanakan program penerbitan berpackage dalam usaha untuk membantu penulis menghasilkan lebih banyak karya yang bermutu, dan inilah selaras dengan matlamat kita untuk menerbitkan sekurang-kurangnya 28,000 judul buku baru setiap tahun bagi mencapai tanda aras negara maju. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, Kerajaan Barisan Nasional amat menghargai akan peranan para penulis yang telah memberikan sumbangan besar terhadap usaha untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang maju, berilmu dan bersatu padu. Dan bagi pihak kerajaan, usaha murni ini sentiasa disokong supaya cita-cita mewujudkan sebuah negara maju beracuan sendiri ini dapat dicapai. Sebentar tadi dalam ucapan Dato' Latif Kapena, beliau telah pun menyentuh tentang segala inisiatif yang sedang diambil oleh pihak pimpinan dan kerajaan yang ada sekarang, iaitu menerusi dasar transformasi nasional. Ini adalah suatu inisiatif yang besar. Saya nak memberikan sedikit insight apa dalam bahasa Malaysia. Makluman dalam dia lah. Tentang bagaimana usaha dibuat untuk melaksanakan apa yang disebutkan dasar transformasi nasional, dan macam mana ataupun bagaimana pendekatan-pendekatan yang telah diambil untuk menentukan agar proses pembangunan negara ini dapat dilonjakkan ke satu tahap yang lebih tinggi, bagaimana yang kita lihat sudah pun bermula pada waktu ini. Saya nak menyebutkan pada awal-awal hampir lebih 3 tahun yang lalu, di mana inisiatif untuk memperkenalkan indeks KPI, indeks prestasi utama, Key Performance Index, kepada jemaah menteri
Saya masih ingat pada waktu itu kami yang ada di keliling meja kabinet melihat antara satu sama lain. Pertama, apa itu KPI? Kedua, apakah mungkin ianya dapat terlaksana? Kerana bila kita nak melancarkan program sebegini bermakna bahawa pendekatan kerajaan dan cara kita mengolah dan menguruskan negara kita lebih terbuka, lebih telus dan lebih nyata, supaya segala tindakan yang kita ambil untuk menggerakkan program-program pembangunan itu dapat dilihat sendiri oleh rakyat jelata. Tetapi setahun selepas itu, kami bukan saja menerima ini sebagai suatu pendekatan baru, tetapi hasil daripada tindakan-tindakan yang telah pun kita ambil dalam program transformasi kerajaan di peringkat awal, diikuti dengan program transformasi ekonomi, politik dan sekarang ini sosial, maka impak daripada inisiatif dan KPI yang telah pun kita laksanakan itu agak besar sekali. Bila kita nak menganjurkan sesuatu perkara, kita nak melaksanakan ia secara berkesan, maka perlulah kita melihat secara lebih mendalam tentang bagaimana sesebuah inisiatif itu nak dilaksanakan supaya outcome-nya, hasil natijahnya adalah sesuatu yang baik untuk rakyat. Jadi ada format yang kita namakan makmal. Bila sesuatu perkara itu agak besar, kalau setakat untuk mengupas dan membicarakan di peringkat kabinet atau kementerian dalam sehari dua, mungkin tidak begitu mendalam. Maka kita mengadakan inisiatif makmal, menghimpunkan berbagai-bagai tokoh yang bijaksana daripada semua peringkat dalam bidang-bidang tertentu, dikunci secara realitinya dalam bilik supaya akan mencambah fikiran mereka. Ada perkataan baru, mencambah fikiran. Saya ini agak kuno sikit. Maka terhasillah perakuan-perakuan yang agak luar biasa, yang kalau kita duduk berbicara untuk seketika mungkin tidak terhasil, tapi bila sudah dikupas, diteliti secara mendalam, maka tercetus idea yang agak luar biasa. Maka itulah yang kita laksanakan. Jadi dengan sebab itu, segala inisiatif untuk menyelesaikan masalah negara itu dilihat secara lebih cepat. Contohnya di bawah program transformasi kerajaan ataupun Government Transformation Program, yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyerahkan kepada saya untuk memimpinnya, di mana saya perlu duduk hampir setiap bulan berhadapan dengan semua menteri-menteri yang jadi peneraju bidang-bidang tertentu bersama dengan pegawai-pegawai tertinggi di peringkat kementerian dan agensi. Maka kita meneliti setiap satu aspek. Contohnya, apakah yang menjadi tumpuan dan perhatian rakyat dalam nak meningkatkan taraf hidup mereka dan juga mewujudkan situasi yang agak lebih baik untuk masa depan negara. Maka kita kenal pasti bagaimana saudara dan tahu bidang apa yang disebutkan bidang transformasi kerajaan, iaitu pertama ialah usaha untuk nak mengurangkan kadar jenayah, membeteras rasuah, untuk menyediakan akses pada pendidikan yang berkualiti, menambah pendapatan rakyat, meningkatkan infrastruktur di kawasan-kawasan luar bandar dan pendalaman, meningkatkan sistem pengangkutan awam yang lebih efisien dan juga menangani kos hidup, kos sara hidup rakyat. Jadi kalau kita melihat tentang setiap satu yang saya senaraikan tadi, hampir kesemuanya boleh kita katakan telah memberikan satu kesan yang cukup besar. Umpama dalam soal untuk mengurangkan kadar jenayah, dia sudah menurun, walaupun ramai di sini akan mengangkat tangan memberitahu semalam di sebelah saya, rumah saya ada orang masuk mencuri. Tapi pastinya itu memang tidak dapat kita elakkan. Tapi dari segi keseluruhannya sudah menurun hampir lebih 28% berbanding tahun-tahun sebelum daripada itu. Dan itu tidak terhenti di situ, akan terus diuruskan dengan syarat kerajaan Barisan Nasional terus terpilih lah.
maka kita akan gerakkan usaha sendiri supaya impaknya lebih besar, negara akan jadi lebih aman, lebih baik. Usaha untuk memerangi rasuah bukan saja dipindah nama, tapi undang-undang diperkokohkan, penguasaan dipertingkatkan, wujudkan mahkamah tertentu untuk menangani masalah rasuah. Jadi kalau ada pihak yang berkata kerajaan ini berasuah, dia harus memberi bukti yang nyata dan membawa pada pihak-pihak yang boleh menghakimi kes-kes yang berkenaan dengan rasuah. Jangan membuat tuduhan sembrono sahaja. Mesti ada cara dan mesti gunakan saluran undang-undang dan institusi yang telah terbentuk untuk menangani masalah rasuah sebagai contoh. Soal yang menyentuh soal pendidikan yang berkualiti itu menjadi satu tanggungjawab besar saya. Kalau orang bertanya tentang apa yang kita mau buat tentang soal pendidikan supaya lebih baik dan berkualiti, saya sudah menjawabnya dalam suatu kitab yang kita panggil Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Jadi every aspect or whatever question you want to know about education is in that blueprint. Ada terjawab dalam blueprint. Sekarang sudah kita mula dan 100 hari sudah pun berlalu. Saya sudah bentangkan report card saya tentang apa yang terhasil dalam 100 hari. Kalau Menteri Pelajaran dahulu tak buat begini, tapi Menteri Pelajaran yang masih berdiri di sini sudah pun buat begini. Yang kedua soal untuk meningkatkan hasil pendapatan rakyat. Ada pihak di sana mencatatkan dalam manifesto dia kata dia jamin dalam 4 tahun ke 5 tahun dalam rancangan yang akan datang mandat baru, setiap rakyat akan dapat pendapatan tak kurang daripada RM5,000 ataupun RM4,000 katanya. Saya heran bagaimana itu nak tercapai. Saya tak fikir akan tercapai. Tetapi tidak apalah, mereka menawarkan bulan, bintang dan matahari dan cakrawala untuk menarik perhatian dan sokongan politik kepada parti mereka. Tetapi kita telah ada inisiatif yang telah pun kita mulakan. Daripada setiap kumpulan-kumpulan sebaik ibu tunggal ke orang petani, nelayan, petani kecil yang telah pun kita mulakan, kita lihat hasil peningkatan pendapatan mereka daripada satu tahap ke satu tahap. Umumnya sebahagian besar mereka sudah tidak lagi miskin dalam kategori miskin secara relatif, kerana pendapatan mereka sudah lebih tinggi daripada kadar kemiskinan biasa. Dan kalau kumpulan itu kumpulan yang miskin tegar, hampir sudah sampai tahap mungkin tak sampai 100 yang berbaki, yang tergolong dalam golongan miskin tegar. Satu pencapaian yang agak luar biasa, kerana banyak juga negara-negara yang merdekanya sama dengan kita. Tapi hakikat nyataannya selepas mereka menjunam dan jatuh ke satu paras yang lebih teruk berbanding dengan zaman waktu mereka dijajah. Berapa setahun yang lalu, timbalan Perdana Menteri daripada Sudan datang menemui saya tanpa saya jemput. Bila tetamu luar negara datang yang tidak dijemput dan beritahu nak jumpa, kita mesti jumpa. Apa ceritanya? Ialah menceritakan tentang apa yang berlaku di negara mereka. 22 tahun pada waktu itu berperang saudara, ratusan ribu nyawa berkorban, rakyat mereka menderita, tanah yang patut disubur tetapi tidak boleh ditanam kerana tidak ada sistem pengairan dan saliran. Dan justru itu datang ke sini untuk memohon bantuan dan pertolongan. Mereka mungkin sudah merdeka lebih lama ataupun sama dengan kita, tetapi keadaan mereka bukan bertambah baik, bertambah teruk. Jadi saya sebutkan di sini, di mana-mana majlis politik dan tidak politik, sepatutnya rakyat Malaysia ini harus bersyukur. Betul gitu? Harus bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur di atas segala nikmat yang Tuhan bagikan kepada kamu, la azidannakum, akan kami tambah lagi. Tapi tak terhenti di situ, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur akan nikmatku, maka azab yang paling pedih kepada kamu. Tuhan disebut dalam Al-Quran. Kalau saya nak ceritakan mungkin tak dapat beramah mesra untuk dimakan meja di belakang. Tapi menceritakan tentang pendekatan baru yang kita perkenalkan pada hari ini untuk nak menangani masalah negara. Tetapi yang jelas ialah outcome dan hasilnya agak begitu lumayan. Jelas terbukti bahawa ini inisiatif yang agak luar biasa.
Sebab itu bila kita bergerak daripada program transformasi kerajaan kepada program transformasi ekonomi yang sudah pun bermula 2 tahun yang lalu dengan mengenal pasti 12 bidang ekonomi utama supaya ekonomi terus berkembang, ekonomi membesar, rencana untuk membiayai membangunkan usahawan-usahawan dan peletakan bumi putra dapat kita urus dengan lebih baik. Dan di samping itu pelaburan yang masuk mencurah-curah. Kalau waktu zaman dahulu kita mendengar ratusan juta, sekarang ini lebih, bukan ratusan, berbilion-bilion. Satu usahawan daripada Qatar yang datang membina hotel baru yang nilai hampir 1 bilion, begitu tertarik dengan Malaysia dan berkata dengan sebab Malaysia adalah sebuah negara yang agak begitu baik, dimajukan, diuruskan dengan tertib, maka dia nak melabur sepanjang 10 bilion dalam tempoh 5 tahun. Seorang usahawan besar, anak raja lah. Jadi bagi saya, kalau kita sudah berada di suatu landasan sebegini, dari semana ekosistem politik dan ekonomi antarabangsa agak tidaklah seendah mana, malahan krisis-krisis ekonomi masih melanda banyak negara-negara maju. Istilah maju itu kerana mereka lebih maju daripada kita. Mereka masih belum selesai, Eropah sudah berada dalam zon euro yang agak hebat, teruk sekali, ekonomi masih belum pulih, tetapi kita masih melihat pertumbuhan yang agak begitu menggalakkan. 5.6% tahun lalu adalah agak luar biasa dalam situasi ekonomi yang begitu lembab pada waktu. Jadi bermakna kalau sudah berada di suatu landasan yang baik, saya bayangkan dia seperti sebuah lokomotif yang sudah terbina oleh pimpinan negara yang ada, sudah pun diletakkan di atas landasan. Landasan itu landasan transformasi menuju ke arah menjadi sebuah negara maju ikut wawasan 2020. Hanya 7 tahun saja yang akan datang, kita akan insyaAllah orang kata menyambut fajar baru tahun 2020 dan sebuah negara maju. Mengikut perkiraan pakar ekonomi yang terkini yang dimaklumkan pada kerajaan dalam kabinet yang lalu, mereka memaklumkan bahawa kalau inilah trend sebegini dan ekonomi berkembang pesat begitu, mungkin kita boleh mencapai status negara maju lebih awal daripada tahun 2020, mungkin tahun 2018 kata mereka, insyaAllah. Bermakna lebih pesat dan lebih cepat daripada apa yang kita unjurkan dalam tempoh 20 tahun yang lepas. Jadi kalau dah begitu baik sekali, lokomotif sudah ada di atas landasan, pemandunya ialah pimpinan yang ada sekarang. Saya fikir baik kita penulis ataupun rakyat biasa mahu nak melihat supaya biarlah lokomotif itu berjalan terus. Jangan ada orang yang nak merosakkan supaya ia tergelincir masuk ke gaung yang dalam. Faham ni bahasa belah. Saya bukan bahasa, tapi yang baca sajak tadi pun kadang-kadang saya terpinga-pinga apa makna. Kalau tidak Malaysia, betul juga. Kalau tidak Malaysia, siapa lagi? Kalau sudah ada di situ di atas landasan yang baik, jangan dibiarkan kalau ada elemen-elemen yang nak merosakkan. Walaupun saya boleh mengakui di hadapan saudara bahawa kita sebagai manusia dan sebagai kerajaan yang dipimpin oleh manusia tidak, orang kata, tersepi daripada kesalahan, kelemahan, memang ada. Sedangkan lidah lagi tergigit, kita dalam keluarga pun ibu, anak, isteri semua menuntut nak pakai gelang lebih besar, nak pakai gantai yang lebih mahal, anak yang mau pakai baju yang lebih elok. Bapaknya kata iya, tapi pak menunggu-nunggu sampai sekarang tak sampai baju itu. Tapi nak katakan bapak itu bohong, anak tak bisa bercakap dia kata bapak bohong. Jadi mesti ditepati. Jadi bagi saya, walaupun majlis inilah majlis bersantai, cakap agak lebih formal pada biasa, tapi maksudnya lah jelas, kita kena pertahankan. Terima kasihlah pada Tuan Latif, you yang mulakan, saya tidak salah. Nak pertahankan ini adalah suatu jihad. Baru-baru ni kita dengar ada tokoh-tokoh ulama pondok, jangan diperkecilkan ulama pondok. Ada banyak tokoh-tokoh besar negara pun lahir pada pondok-pondok menyatakan sokong pada Barisan Nasional UMNO itu wajib. Saya tak tahu apa kaedah fatwa yang mereka keluarkan, tapi saya bila dengar itu saya sokong sangat.
Kalau begitu baguslah. Jadi itu saja yang saya nak sebutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormatan Sri Dato' Haji Muhyiddin Yassin. Dan seterusnya majlis mempersilakan Berbahagia Datuk Dr. Syahrudin Mat Saleh, Pengerusi Lembaga Pengarah Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, untuk juga menyampaikan cenderahati berupa terbitan ITBM kepada Yang Amat Berhormatan Sri. Dan dengan ini sidang hari ini selesailah sudah pusingan pertama pertemuan ramah mesra ini. Jika pusingan ini kita bersama kepimpinan negara, pusingan berikutnya bakal menyusul bersama dua agensi iaitu DBP dan ITBM. Berikan tepukan sekali lagi kepada Yang Amat Berhormatan Sri. Serangan sokongan yang tidak berbelah hati kepada dunia permisan tanah air. 100 potongan harga, 30% potongan harga bagi buku ITBM dan 10% bagi buku DBP. Okey.